kita akan membincangkan mengenai speciation dan dua jenis mode of speciation. So, speciation ini bermaksud a process by which one or more species arise from pre-existing species. Maksudnya adalah dua spesies ataupun satu atau dua spesies terbentuk daripada pre-existing species. Maksudnya daripada spesies yang sebelumnya. Macam kita bincangkan pada video sebelum ini, kita membincangkan mengenai macam mana dia evolve menjadi satu spesies yang baharu. Di mana kita ada dua cara untuk speciation ini berlaku. Yang pertama sekali kita ada allopatric speciation, di mana allopatric speciation ini kita akan tumpukan kepada geographical separation, di mana bila berlakunya geographical separation dia akan restrict gene flow. Dan yang kedua, kita akan membincangkan mengenai sympatric speciation. So sympatric speciation ini berlaku pada geografi yang sama, yang di mana biological factors akan reduce kita punya gene flow. Okey, jom kita pergi kepada allopatric speciation. So bila sebut allopatric speciation ni, allo ni bermaksud ada. Patria atau patric ini kita refer kepada homeland. Ini berasal daripada perkataan Greek, di mana apa yang berlaku adalah new species ini terbentuk daripada pemisahan tempat, iaitu space separation. Contohnya kita ada migration ataupun kita ada geographical barrier. So di mana untuk dalam kita punya allopatric speciation ini, dia akan terbahagi kepada dua stage. Yang pertama sekali adalah geographical isolation. Ini disebabkan oleh physical barrier. Okey, so bila berlakunya physical barrier ini, apa yang berlaku adalah dia akan mereducekan ataupun dia akan interrupt kita punya gene flow. Okey, so apa yang berlaku adalah population akan membentuk satu new species ketika dia mengalami geographical isolation. Okey, geographical isolation. Okey, so apa yang berlaku ketika itu, dia akan berubah ikut secara evolution, dan di mana dia akan berlakunya yang kita panggil sebagai reproductive isolation. So bila berlakunya reproductive isolation, spesies tersebut yang berpisah daripada gunung A dengan gunung B ni, ataupun dua gunung yang berbeza ni, dia akan membentuk satu spesies yang baharu. Okey, seperti contoh kita ambil gambar ini. Okey, berlakunya pemisahan antara dua tempat. Okey, so kita ada pokok yang kali hijau dan ada pokok yang kali hijau cair sikit. Ini disebabkan oleh geographical isolation. Macam saya cerita tadi, yang hijau gelap ni akan beranak dengan hijau gelap, dan hijau cair ni akan beranak dengan hijau cair. Okey, so apa yang berlaku adalah bila dia dah berpisah tadi, dia akan ada yang kita panggil sebagai variety of environmental condition, di mana dia akan beradaptasi mengikut kawasan-kawasan yang ada kat situ. So contoh di kawasan hijau tadi mungkin dia lebih kata sunlight dia banyak, so kawasan hijau cair ni mungkin sunlight dia sikit. So dia akan membentuk satu spesies yang baru. Okey, so di mana kita akan masuk spesies yang kedua, stage yang kedua, iaitu kita panggil sebagai barrier to gene flow. So apa maksud barrier to gene flow ini? Maksudnya reproductive isolation. Okey, katakanlah kita bertemu balik. Okey, pokok tu bertemu balik, dia dah tak boleh undergo reproduction dah. Sebab apa? Sebab dia dah teradapt ataupun dia dah beradaptasi kepada new habitat. So bila dia beradaptasi dengan new habitat, mutation and selection yang terjadi ini akan menyebabkan dia menghasilkan phenotypic variation yang sangat-sangat spesifik terhadap tempat tersebut. Okey, so dia sangat berbeza, yang kita panggil sebagai genetically deviated from original population. Dan kalau dia bertemu, dia tidak akan undergo fertilization, di mana dekat sini two new species akan produce. Okey, so apa yang berlaku dekat sini adalah kita ada banyak contoh geographical isolation. Contohnya kita akan ambil kat sini A. harisi dan A. lecorus. Ini disebabkan oleh pemisahan yang berlaku di dalam kata ni kawasan dua gunung yang berbeza ini. Ini adalah salah satu contoh geographical isolation. Okey, seterusnya kita nak bincangkan mengenai sympatric speciation. So apa dia sympatric speciation? Okey, so sympatric speciation ini di dalam bahasa Greek kita bagi sebagai sym together, patria land. So maksudnya dia berada pada tempat yang sama. Okey, so dia berlaku pada geographical location yang sama, di mana wujudnya spesies yang baru ini tanpa pemisahan geografi. Di mana dia mewujudkan satu new ecological niche. So apa maksud niche? Niche ni bermaksud tugas satu organisme itu sendiri. Okey, so ini disebabkan oleh mostly biological factor. Contohnya kita bagi sebagai adalah non-random mating. So maksud kamu memilih satu-satu perkara untuk kamu mating. Okey, kalau random mating, kamu akan buka pintu, orang yang pertama sekali yang kamu jumpa itulah jodoh kamu. Tetapi kalau non-random mating ini, kamu sendiri yang memilih, kamu yang sendiri berkehendakkan kepada satu-satu karakter. Itu fokus kepada sympatric selection, di mana apa yang berlaku adalah
disebabkan oleh biological factors. Spesies-spesies baru ini terbentuk disebabkan oleh biological factors itu sendiri. Okey. So macam kita bincangkan tadi, contoh utama untuk symbiotic speciation ini adalah, nama dia adalah apple maggot flies. So bila sebut apple maggot flies ini, okey, cerita dia macam ni. So masa zaman dulu, pokok ada dua jenis pokok. Kita ada pokok apple dan kita ada pokok hawthorn. So pokok hawthorn ini adalah pokok asal endemik dekat United States ataupun dekat Amerika. So selama 200 tahun memang kata apple maggot flies ni dia hanya bertelur dan duduk dekat pokok hawthorn ini. Dia tak ada pergi dekat pokok apple sebab pokok apple tak ada lagi. Tetapi sebab pendatang Eropah, iaitu datang ke Amerika, dia bawa apple sekali. So bila dia bawa apple, dia akan tumbuh pokok apple dekat kawasan Amerika ni. So pokok apple dengan pokok hawthorn ni duduk sebelah-sebelah. So apa yang berlaku sekarang ni, separuh daripada lalat pokok hawthorn tadi tu berpindah pergi pokok apple. Dan apa yang berlaku adalah dia duduk dekat pokok apple itu secara lama, sangat-sangat lama. Dan yang lalat yang duduk dekat pokok hawthorn ini, dia duduk kat pokok hawthorn tu pun lama juga. So apa yang berlaku adalah yang hawthorn dia mating dengan hawthorn, yang apple dia mating dengan apple. So apa yang berlaku lepas itu? So bila dia jumpa balik, lalat hawthorn dengan lalat apple ni dia jumpa balik, dia tak boleh lagi kita interbreed sebab dia dah jadi new species, sebab dia dah beradaptasi dengan tempat-tempat yang ada walaupun berada pada tempat yang sama. So selama 200 tahun ini apa yang berlaku adalah genetic differences ni berlaku dalam dua grup antara flies ini. Okey, so di mana perbezaan makanan iaitu different fruit varieties dan menyebabkan kita punya genetik berubah walaupun dia berada di pada satu tempat yang sama. Okey. So itulah perbezaan antara allopatric speciation dan sympatric speciation. Itu sahaja daripada saya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.